yang menerima pencen. Terima kasih. Dan jumpa. Datuk Seri, secara keseluruhan adakah Datuk Seri berpuas hati dengan bajet kali ini? Ataupun ada lagi benda-benda yang perlu tambah bayar ataupun ditambah dana lagi ke bagaimana? Pastinya ada kajian yang kita akan lakukan dan penambahbaikan pasti boleh dilakukan. Dan kita bukan bersifat maksum, artinya bukan sempurna, tentu ada beberapa kekurangan dan kelemahan yang kita perlu perbaiki, dan insyaAllah dari masa ke semasa apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, tidak semua kementerian dapat dipuaskan hati, tapi saya yakin pendekatan yang baru akan dilakukan apabila kajian dibuat di pertengahan tahun kepada belanjawan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Zahid, dan saya turut bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana membentangkan satu bajet yang komprehensif. Dibentangkan dalam tempoh hampir 2 jam 45 minit dan merangkumi, saya kira, menyentuh semua lapisan dan segmen. Tak kira lah sama ada perniagaan, individu, tua, muda, tak kira lelaki, wanita, semua disentuh. Dan saya kira inilah konsep apa yang dikatakan konsep Malaysia Madani yang nak diketengahkan oleh beliau. Dan ini sesuai juga dengan konsep ekonomi madani, iaitu yang berteraskan kepada dua perkara, iaitu menstruktur semula ekonomi kita dan juga sebagai untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju sekali lagi kepada negara di rantau Asia ini. Dan yang kedua ialah untuk menyentuh kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita melihat keseluruhan konteks yang kita tengok tadi, itulah yang dicorakkan, satu dalam sudut ekonomi dan juga menyentuh kesejahteraan rakyat. Macam mana kita nak sustain ekonomi kita, macam mana kita nak sustain kedudukan kewangan negara kita, melihat pada perstrukturan subsidi dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada fokus, termasuklah bagaimana kita nak menambah pendapatan negara kita dan menambah baik tata kelola dan keseluruhannya, memastikan pencapaian jentera kerajaan yang lebih baik dari segi mutu perkhidmatan kita, pencapaian kita pada rakyat. Dan dalam konteks kementerian kami, dinyatakan tadi bahawa kita adalah salah satu penyumbang kepada ekonomi negara kita, iaitu dari segi ekspor. Sehingga Julai tahun ini kita menyumbang lebih kurang kepada ekspor lebih 70 bilion ringgit seperti mana diumumkan tadi, iaitu lebih kurang 11%. Dan kalau kita ambil sehingga bulan Julai, yang tu diambil sehingga Jun, yang diucapkan tadi, sehingga Julai kita sudah pun menyumbang sehingga 90 bilion ringgit. Dan maknanya sektor perdagangan dan komoditi memainkan peranan amat penting. Sebab itu fokus yang dikatakan tadi, salah satunya ialah cabaran kita, bagaimana kita nak tangani serangan ke atas komoditi kita, khususnya sawit, dan juga komoditi kita dikenalkan EUDR, yang menyekat ataupun memberi sekatan pada penjualan produk kita di rantau Eropah. Dan sebab itu diperuntukkan 70 bilion ringgit untuk kita pastikan usaha untuk kita dapat tangani segala